Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat umat Rasulullah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita masih lagi dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada episod yang ke-13, membincangkan tentang riwayat hidup manusia teragung, penghulu segala nabi dan rasul, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, daripada lahir sehinggalah Nabi wafat. Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun, di Madinah 10. Menjadikan jumlah keseluruhan 23 tahun. 3 tahun pertama Nabi berdakwah secara rahsia. Kemudian Allah arahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Bermulalah episod penyiksaan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Tetapi Nabi dan para sahabat bersabar. Kerana itulah sahabat dipilih oleh Allah untuk hidup melengkungi Nabi SAW, kerana ketabahan iman mereka menjamin untuk Islam itu sampai pada kita sehingga hari ini. Tuan-tuan sekalian, kita dengar Nabi ditawarkan, kita dengar Nabi diancam, kita ada dengar dalam episod yang lalu Rasulullah juga mula disakiti tubuh badan Nabi. Selain daripada Nabi juga diejek-ejek, dimaki hamun dan dicaci hina. Tidak ada lorong yang Nabi lalu pada satu hari. Tidak ada kawasan. Orang tua dan orang muda, laki-laki perempuan, hamba abdi dan orang yang merdeka, kecuali mereka menghina dan mengherdik Nabi dengan cacian dan makian, membuatkan Nabi pulang sampai dalam keadaan tubuh Nabi menjadi menggeletar. Tuan-tuan, kalau kita tak biasa kena sekali orang kata kat kita ramai-ramai, betul, dia akan menggeletar kan tubuh kita, jadi diseram sejuk, sampai satu hari nanti dia jadi biasa. Kita sabar, kembali kepada Allah dengan solat dan sebagainya, dengan zikir, dengan sabar, dan akhirnya insya-Allah kita biasa dengan benda tu. Kemudian masya-Allah, sirah mengajar kita perjalanan orang yang berdakwah ni. Tuan-tuan baca sirah, tuan-tuan akan lalu, bismillah, masya-Allah, tuan-tuan akan lalu episod-episod yang hampir sama, walaupun apa yang dilalui oleh Rasulullah itu lebih berat. Para sahabat disiksa. Kemudian pada hari ini kita akan tengok cubaan orang musyrikin Mekah sekali lagi, iaitulah salah seorang pembesar Mekah yang bernama Utbah ibn Abi Rabi'ah. Dia pergi minta izin dengan ahli-ahli majlis. Maksudnya dia minta izin dengan pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Untuk pergi jumpa dan menawarkan sesuatu yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antara bentuk percubaan. Selepas mereka seksa, mereka bunuh sahabat, tak berjaya, mereka seksa badan Nabi, mereka kutuk Nabi ramai, tak berjaya. Orang Utbah kata, boleh tak izinkan aku untuk aku tawarkan sesuatu kepada Nabi, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pembesar-pembesar Quraisy yang lain izinkan, depa tunggu Utbah. Pergi dengan penuh semangat, yakin kali ini Muhammad akan terima tawaran depa secara lembut ni, secara secara dialog, secara lemah lembut lah kita kata. Kemudian Utbah ibn Rabi'ah pun pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila Utbah pun sampai, Sayyidina Utbah dia ada hubungan dengan Nabi, kekeluargaan yang bukan sepupu lah, tapi ada hubungan dengan Nabi. Dia pun duduk, dia kata, wahai Muhammad, boleh tak aku nak bersembang dengan kamu, nak berbincang dengan kamu? Orang kata hati ke hati, bahasa hari ini. Nabi pun kata, silakan wahai Abul Walid.
Wahai Muhammad, boleh dah hang dengar apa aku nak cakap. Kali ni Quraisy dah tengok Rasulullah tak heran dengan apa saja ancaman yang dilakukan oleh Quraisy. Nabi tetap meneruskan dakwah. Perkataan Nabi, seandainya diterima matahari dan bulan pun Nabi akan teruskan dakwah ni sampai kepada Quraisy. Quraisy kata tak apa, kita serai tawarkan kepada Muhammad ni sesuatu. Wahai Muhammad, aku nak bincang daripada hati ke hati kepada kamu. Muhammad, sesungguhnya kamu tahu kedudukan kamu dalam Quraisy. Kamu orang yang dihormati. Semua orang tahu. Orang puji kamu, wahai Muhammad, kata Utbah ibn Abi Rabi'ah, Abul Walid. Dia punya kunyah dia. Orang puji kamu. Orang panggil kamu dengan gelaran yang baik. Tiba-tiba kamu datang, wahai Muhammad, masuk ke dalam penduduk Mekah ni dengan satu benda yang besar, wahai Muhammad. Kamu tuduh ajaran nenek moyang kita. Kamu tuduh berhala Tuhan-Tuhan kita. Kamu caci maki Tuhan-Tuhan kita. Kamu memperlekehkan amalan untuk nenek moyang kita. Kamu memecah belahkan keluarga, wahai Muhammad. Sebenarnya apa yang berlaku pada kamu betul-betul ini, wahai Muhammad? Hari ini aku main seorang. Tuan-tuan, begitulah suasana perbincangan Utbah yang harap Nabi terima. Dia harap Rasulullah Muhammad terima. Dia kata, wahai Muhammad, sebenarnya hang nak apa? Kalau kamu nak jadi orang kaya, wahai Muhammad, aku datang secara rasmi daripada kabinet Quraisy, daripada orang pemimpin utama Quraisy. Kalau hang nak jadi orang yang paling kaya dalam kota Mekah, kami akan himpun mulai sekarang harta-harta kami untuk kami berikan sebahagiannya kepada kamu dan kamu jadi orang paling kaya. Wahai Muhammad, kalau kamu nak mana-mana perempuan, kami akan cari mana-mana perempuan yang kamu nak. Wahai Muhammad, kalau masalah kamu sakit dan disihir, kami akan cari dukun yang terbaik untuk merawat kamu, wahai Muhammad. Kalau kamu nak jadi raja, wahai Muhammad, tolonglah hentikan apa yang kamu sampaikan pada penduduk Mekah ni. Kami lantik kamu menjadi raja Mekah, wahai Muhammad. Dia tawar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi orang paling kaya, jadi raja. Kalau sakit dia nak buat mana-mana doktor, depa nak buat main dukun yang paling hebat. Wahai Muhammad, hak mana satu yang hang nak lah ni? Tuan-tuan, benda apa kita nak? Kita duduk di Semenanjung Malaysia. Allah lantik kita sebagai contoh jadi rasul. Kemudian orang makin ikut kita. Kemudian kerajaan yang mentadbir pun terancam sebab mereka banyak rasuah. Contoh. Rasuah kroninya, bolot harta untuk ahli keluarga. Contoh. Mereka terancam dengan dakwah yang kita bawa. Mereka kata, lah ni macam ni lah. Hang jadi raja di Malaysia ni. Hang jadi orang yang paling kaya. Tuan-tuan bayangkan macam mana kemewahan yang akan dikecap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi raja, jadi orang yang paling kaya. Subhanallah. Lalu Nabi pun tanya, ya Abul Walid, aqad faraghta min kalamik? Nabi kata, wahai Abul Walid, apakah kamu telah habis daripada ucapan kamu? Selesai dah ketawaran dan ucapan kamu? Utbah bin Abi Rabi'ah kata, ya wahai Muhammad, aku dah selesai. Wahai Abul Walid, boleh tak hang dengar apa yang aku nak cakap pula kali ni? Masya Allah. Tenang Nabi SAW. Tuan-tuan, maka Abul Walid kata, Utbah bin Rabi'ah kata, ya wahai Muhammad, kali ni aku dengar apa ucapan kamu. Nabi pemula, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Baca Nabi. Hamim. Tanzilum minarrahmanirrahim. Nabi baca Hamim. Utbah dengar, tuan. Utbah bin Abi Rabi'ah dengar. Dia baca. Nabi baca, turunnya kitab ini daripada Allah. Quran hak Nabi baca ni, bila Nabi sebut macam tu, orang Arab dia faham. Quran ini daripada Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Nabi baca aja ni. Nabi baca, tuan. Ni saya terjemah untuk tuan-tuan faham surah Fussilat, ataupun dalam hadis disebutkan Nabi membacakan Hamim As-Sajadah. Dalam hadis disebutkan Hamim As-Sajadah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nabi pun baca. Nabi tak cakap apa-apa, Nabi baca aja.
kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Quran dan kitab yang Allah buat turun ini diterangkan satu persatu ayatnya di dalam bahasa Arab bagi mendapat faedah orang-orang yang mengambil tahu akan isi kandungannya. Basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Nabi baca. Maksudnya tuan-tuan, Quran ini membawa berita gembira dan juga membawa amaran. Akan tetapi ramai yang berpaling ingkar. Tak mau tahu dan tak mau faham. Dengan sebab itu mereka tidak menerima dan tidak mematuhi Quran. Tuan-tuan bayangkan ayat ni betul-betul kena ke orang yang tolak Quran, iaitulah penduduk Mekah ketika itu di kalangan Quraisy. Wa qalu qulubuna ghulf wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Nabi terus baca. Nabi baca satu-satu apa maksud dia tuan? Ayat kelima surah ni, surah Fussilat ni, iaitulah Allah Taala berfirman. Mereka iaitu orang kafir ni, depa kata hati kami ni dah ditutup berlapis-lapis. Menghalang kami daripada nak faham apa yang engkau serukan kepada kami wahai Muhammad. Telinga kami sumbat. Memang orang Quraisy sumbat pun. Setiap kali mereka mendengar orang Islam baca Quran ataupun Muhammad baca Quran, mereka akan sumbat telinga mereka dengan tisu supaya mereka dengan kapas supaya mereka tak dengar. Telinga kami sumbat serta di antara kami denganmu ada sekatan. Oleh itu bekerjalah engkau untuk agamamu wahai Muhammad. Sesungguhnya kami juga tetap bekerja untuk mempertahankan kepercayaan kami. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Nabi baca satu persatu ayat yang sebiji-sebiji kena kepada Utbah bin Rabi'ah, tuan-tuan, dia diam. Mukanya mula menghasilkan kejernihan dan ketenangan. Arab sembah berhala, hina Nabi, dengar ayat Quran. Berseri muka dia. Bukan jernih, saya tak beritahu muka jernih memancar cahaya, bukan. Muka Utbah jadi tenang, dia jadi senyum. Lepas tu Nabi berhenti. Utbah tanya, wahai Muhammad, adakah sudah selesai? Nabi kata, wahai Abul Walid, sekadar itu saja jawapan aku kepada tawaran kamu. Abul Walid, Utbah bin Rabi'ah pun bangun. Dia pun pergi balik kepada Darun Nadwah, tempat pemimpin-pemimpin utama Quraisy berhimpun. Dia bangun, dia pergi berjalan ke sana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dekat-dekat nak sampai. Pemimpin-pemimpin utama Quraisy duk tunggu ni. Dia pun tengok Utbah main daripada jauh. Dia kata, kita duk agak dah. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Mereka melihat muka Utbah tak sama dengan muka waktu dia pi nak tawar ke Nabi tadi. Pi tadi dalam keadaan tegas dan bengis. Tegas penuh harapan. Maksudnya, dapatlah Nabi. Kali ni Muhammad tunduk lah. Sebab kita nak tawar ni benda besar. Tuan-tuan, bila balik, pemimpin-pemimpin Quraisy lain saling pegang antara sama dia kata, habis. Tengok muka dia. Lain terus dah muka Utbah. Muka dia. Kemudian bila sampai, mereka pun tanya, ya Abul Walid, ma wara'aka ya Abul Walid? Ada berita apa? Macam mana respon kamu, wahai Abul Walid? Respon Muhammad? Apa hasil rundingan kamu, wahai Abul Walid? Mereka tanya. Tuan-tuan, apa jawab Utbah? Masya Allah, mu'jizat Quran. Bismillah, Masya Allah. Jawab Utbah, demi Allah, aku telah mendengar daripada Muhammad satu bacaan yang tidak pernah aku dengar seindah perkataan itu. Ayat Quran, tuan-tuan, ayat Allah. Kalamullah. Sebab tu dia dipanggil sebagai Kalamullah. Ayat Quran ni dipanggil sebagai Kalamullah. Kemudian bacaan tidak serupa syair. Dan juga bukan mentera dukun-dukun penyihir, kata Utbah. Kalam Muhammad, kalam yang pelik. Kalam yang agung, kata Utbah. Tuan-tuan, selama ini mereka tak dengar apa yang Nabi sebut dan mereka sumbat telinga mereka. Bila mereka dengar, barulah mereka menyedari bahawa ayat-ayat itu bukan daripada makhluk. Kata Utbah, kerana itu wahai kaumku, biarkan saja Muhammad itu, jangan dihalangnya sedikit pun. Utbah tak masuk Islam. Tapi berkesannya perkataan Nabi, berkesannya perkataan Rasulullah, ataupun berkesannya ayat yang Nabi baca, ayat Quran yang Nabi baca tadi ni,
tidak boleh dihalang oleh tangan Utbah bin Rabi'ah untuk masuk ke dalam hati dia, untuk memberikan kesedaran kepada dalam hati dia. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang lain, demi Allah, Muhammad telah menyihir kamu, wahai Utbah. Muhammad telah menyihir kamu. Itu yang jadi macam ni. Kamu dah makan pujukan dia. Utbah kata, ini adalah pendapat aku, yang sebetul-betul pendapat aku setelah aku dengar, dan kamu bebas untuk buat apa sesuka hati kamu semua. Maksudnya dia kata, ikut suka hampa lah, nak buat apa pun, yang ni pendapat aku. Tapi dia tak masuk Islam. Cuma dia kata, jangan tak payah kacau lah Muhammad. Nah, Masya Allah. Inilah mukjizat Quran, tuan-tuan. Nah, seperti mana Quran bila sahabat baca ayat yang sama, surah yang sama, no, bila Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri baca pada orang yang dipatut ulang, satu ketua kabilah yang dipatut ulang, maka bacaan Fatihah itu dengan izin Allah menyembuhkan patukan ular tersebut. No? Tapi kita baca dia jadi tidak berapa ni kan. Sebab apa? Sebab iman kita. No? Sebab tu dia jadi tidak mujarab. No? Tahap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabkan Allah tak izin kadang-kadang. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu dulu untuk episod yang ke-13. Tawaran daripada antara bentuk tawaran daripada musyrikin Mekah untuk memastikan Nabi SAW menghentikan dakwah beliau. Masya Allah, Nabi tolak macam tu saja. Satu tawaran yang Allahu Akbar, cukup besar punya tawaran, bukan kecil-kecil punya, untuk menjadi raja, menjadi orang yang paling kaya. Tetapi ditolak oleh Rasulullah di saat itu juga, tanpa Nabi memberi masa sejam pun tak ada. Nabi terus jawab bahawa Nabi terus berdakwah sehinggalah agama ini disebarkan oleh Allah ke seluruh alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'd. Muslimin umat Rasulullah yang dikasihi sekalian, menunaikan zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam. Dalam statistik yang dikeluarkan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman, yang mengeluarkan zakat di negeri Kedah tidak melebihi 20%. Maksudnya ramai lagi yang tak berkeluaran zakat. Tuan-tuan umat Rasulullah yang dikasihi sekalian, saya peringatkan diri saya dan kita semua, zakat ni arahan Allah. Seperti mana Allah telah menentukan kepada seseorang itu sesuatu angka untuk dia dapat duit,
Daripada jumlah itu Allah telah mewajibkan untuk dikeluarkan 2.5% sebagai zakat tahunan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim sadaqatan. Ambil wahai Muhammad daripada harta yang kami berikan kepada mereka, sebahagiannya sebagai zakat. Nabi SAW juga sebut orang yang tak berkeluar zakat ni bukan sahaja takkan masuk ke dalam syurga, takkan. Walaupun satu hari dia sembahyang 1000 rakaat sunat, tiap-tiap tahun dia pergi umrah, tapi kalau dia tak berkeluar zakat, dia takkan masuk dan takkan jejak ke dalam syurga Allah. Mustahil. Kerana zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Nabi sebut ma khalatat as-sadaqatu malan illa ahlakathu. Apabila satu-satu bahagian daripada duit kita tak berkeluar zakat, duit kita, kemudian dia bercampur dengan duit halal kita. Memang kita ada duit portion halal, kita ada 1000. Contoh, zakat RM25 daripada 1000 tadi, zakat RM25. Kita tak buat keluar 25. Nabi kata ma khalatatis sadaqatu malan qat illa ahlakat. Bila RM25 tadi kita tak buat keluar, dia bercampur dengan duit 1000 kita yang memang hak kita boleh guna. Hak RM25 tadi ni hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak umat Islam. Kecuali lah hak zakat yang tidak dikeluarkan tadi akan merosakkan duit hak bersih tadi, menghilangkan barakah dan sebagainya. Lembaga Zakat Negeri Kedah telah membelanjakan lebih kurang 169 juta ringgit untuk diagihkan kepada asnaf di seluruh negeri Kedah, antaranya untuk bantuan musibah, untuk pendidikan, bantuan pembangunan ummah, kemahiran, bantuan perubatan, bantuan perumahan. Saya tengok baru ni jiran kami rumah dia terbakar. Alhamdulillah selepas beberapa bulan sekarang ni mereka mendapat rumah baru, dan saya dapat tahu bahawa rumah itu diberikan oleh pejabat zakat. Masya Allah, bantuan sara hidup bulanan dan juga skim wakalah agihan zakat. Tuan-tuan bayangkan 170 juta diagihkan dengan begitu amanah oleh pejabat zakat Lembaga Zakat Negeri Kedah kepada asnaf-asnaf yang ada di dalam negeri Kedah ni. Dan seandainya semua berkeluar zakat, zakat di negeri Kedah boleh mencecah sehingga RM1 bilion, benarlah apa yang disebutkan oleh para ulama. Seandainya semua orang mengeluarkan zakat, nescaya tidak berbaki lagi orang miskin di sesuatu tempat itu. Tepuk dada tanya iman, apakah kita di kalangan yang percaya dengan akhirat dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tunaikanlah zakat sebaik-baiknya kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman ataupun kepada ejen-ejen yang dilantik secara sah yang ada di seluruh masjid dan juga banyak di sekolah-sekolah agama di Kedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.